penghayatan harian dia, makan minum dia, ataupun sebagai hamba Allah Azza wa Jal, ibadat dia, dan juga selaku khatimul anbiya wal mursalin, khatim ataupun penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, yang mana untuk kita faham konsep khatimul anbiya wal mursalin, nabi akan meninggal dunia. Innaka mayitun fa innahum mayitun. Allah beritahu Nabi bahawa kamu akan mati dan sahabat kamu juga akan mati. Jadi Nabi SAW dia menyiapkan umat dia, kerana manusia, as long as humanity will exist, selagi manusia ada, manusia perlukan hidayat. Macam selagi kita hidup, kita perlu makan. Jadi untuk keperluan makan tu kita kena ada orang yang tanam padi untuk kita makan beras, ada orang yang tolong tangkap ikan untuk kita makan ikan, bela ayam, kambing, supaya benda ni kita ada dan kita boleh menggunakan keperluan kehidupan kita untuk terus hidup. Now, similarly, satu aspek yang lebih penting daripada makan minum, for example, if kita tanya diri kita, berapa lama kita boleh hidup tanpa makan? Berapa lama agaknya kita boleh hidup tanpa makan? So usually, kalau kita dari segi ilmu kedoktoran, biasanya kebiasaannya orang tu bolehlah hidup tanpa makan selama 7 hari seminggu, tak makan apa-apa. Masuk hari ke-8, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, biasanya ghalib. Baik, tanpa minuman, berapa hari agaknya kita boleh hidup tanpa minuman? Kalau kita belajar ilmu kedoktoran, biasanya kita tak boleh hidup lebih dari 3 hari tanpa minum. Hari ke-4 sama, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, keperluan asas yang ketiga ialah pernafasan. Okey, berapa hari agaknya kita boleh hidup tanpa bernafas? Sampai setengah hari. Cuba tutup hidung, tutup mulut. Masya-Allah. Dari segi ilmu kedoktoran, bila otak kita tidak mendapat bekalan oksigen, iaitu makanan otak kita ialah oksigen, sampai ke tahap melebihi 2 minit, maka dari segi ilmu kedoktoran dia panggil this person is technically brain dead. Otak kita bila tak mendapat supply oksigen lebih daripada 2 minit, minit ketiga otak kita akan mati. Dan tengok, Allahu Akbar, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih penting sesuatu itu, maka Allah akan jadikan dia lebih abundant, lebih banyak. Contohnya, asas kita. Jadi Allah jadikan makanan tu banyak. Ada yang keluar daripada pokok-pokok, Masya Allah. Ada yang bergerak di atas bumi, ayam, kambing, itik, dan berjuta-juta, bilion-bilion ikan Allah Azza wa Jal wujudkan baik di laut ataupun dalam sungai-sungai. Tapi yang lebih abundant lagi, lebih banyak lagi daripada makanan ialah air. Tengok, air sungai mengalir, air turun daripada langit. Allah Azza wa Jalla sampai sebut dalam Al-Quran, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, kamu tak perhatikah air yang kamu minum? Anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, who caused it to fall down from the source of the water? Siapa yang jadikan air itu turun? Allah yang beritahu kepada kita. Dan air itu lebih abundant. Dan juga kalau kita lihat hujan air, tak adalah kata hujan beras ke, hujan daging ke, tak ada. Kenapa? Lebih penting sesuatu itu, maka Allah jadikan dia lebih abundant. Nah, sekarang kita lihat pula udara. Udara tak perlu kunyah, udara tak perlu telan, you just simply breathe in. Dan udara lah yang Allah jadikan lebih banyak lagi daripada air ataupun daripada makanan, kerana dia lebih penting. Now, kalau kita boleh hidup 7 hari tanpa makanan, 3 hari tanpa minuman, dan tak sampai pun 3 minit tanpa bernafas, berapa lama agaknya kita boleh hidup tanpa iman? Wallahi, hadirin, kita tak boleh hidup walaupun satu saat tanpa iman. Kerana imagine, bayangkan, di saat iman kita tidak ada, maka masa itu datang malaikat maut. So, apa akan jadi dengan kita?
walaupun kita banyak makanan yang paling fresh, organik, dan minuman yang bertapis, dan di rumah kita pula ada, Masya Allah, air filter dan sebagainya. Rumah Masya Allah bagai istana, tapi cuma yang tak ada, iman je tak ada. Apa berlaku? Macam one of our people kenal semua, namanya Steve Jobs. Steve Jobs, bapa dia lah orang Palestin atau orang Syria Palestine area, orang Arab. Mak dia of course American, tapi kerana beliau dilahirkan di luar nikah, maka mak dia telah bagi dia untuk dipanggil adopted. Jadi Job tu bukan nama asal dia, last name dia, family name dia. Steve Jobs, bapaknya ialah seorang Islam daripada Syria, Palestine area. Tapi malangnya, walaupun seorang kaya, tapi bila meninggal dunia tanpa iman, maka semoga Allah SWT maafkan kita semua. Bapa dia sekarang masih hidup lagi dekat Las Vegas, Nevada. Pernah jemaah pergi jumpa dengan bapa dia. Tapi anyway, itu saya nak menunjukkan di sini bahawa walaupun kita ada banyak perkara-perkara, tapi tanpa iman, maka kehidupan kita tidak ada, tak bermakna. Justru itu dalam api neraka, Allah rakamkan dalam surah As-Sajdah, bila manusia telah melihat, apa kata mereka bila melihat azab Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai pencipta kami, wahai yang menjaga kami, yang beri rezeki pada kami, yang beri kami hidup dan mati. Rabbana absarna, sekarang kami telah melihat. Wa sami'na, dan kami telah mendengar bunyi gurunnya api neraka. Kami telah lihat. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, kembalilah kami kepada dunia. Inna muqinun, sekarang kami dah yakin dah. Tapi hadirin, yakin selepas kita melihat api neraka melalui azab kubur tidak ada berguna. Dan manusia dia nak kembali, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami. Kenapa nak kembali? Farji'na na'mal salihan. Izinkan kami kembali agar kami beramal dengan amal salih. Inna muqinun, sekarang kami yakin. Jadi yakin itu tidak boleh dibentuk dengan cara melihat. Jadi selepas kita telah menyeberangi alam dunia ke dalam alam barzakh. Jadi Allah Azza mahu kita bina yakin sekarang di dunia. Jadi sebab itulah untuk kita mendapat keyakinan inilah kita kena sentiasa menghadiri majlis-majlis muzakarah, majlis tadarus, majlis-majlis ceramah, supaya kita membina al-iman bil ghaib. Yang ini yang disebutkan oleh Allah Azza dalam Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini akan menjadi hidayah pada orang muttaqin. Apa ciri-ciri orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan ghaib. Jadi macam mana kita nak bina iman kita dengan ghaib, sehingga macam mana kita kena bermuzakarah again and again, lagi dan lagi. Macam disebutkan bahasa Arab, ma takarrara taqarrara. Apa yang kita ulang, takrir, maka dia akan taqarrara, akan bersemadi dalam hati kita. Ini dipanggil iman. Iman yang masuk dalam hati. Tapi this process tak akan berlaku dengan kita just casually baca buku, casually kita dengar ceramah on YouTube. Tak boleh. Kita kena bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa bermujahadah, jadi bersusah payah fina dalam mentaati perintah kami, dalam mencari ilmu. Orang yang bermujahadah, maka lanahdiyannahum subulana, definitely lan dalam takkid, Allah Azza wa Jalla akan beri dia hidayat. And one time sahabat tanya, ya Rasulullah, ma hiyal hidayah? Wahai Rasulullah, apa itu hidayat? What is hidayat? Kata Nabi SAW, hiya nur. Hidayat ialah cahaya. Yaqdhifuhumullahu fi qalbi man yasha. Dan cahaya ini Allah akan letak dalam hati-hati mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat walaupun mereka illiterate, tak tahu membaca, tak tahu menulis, Nabi beritahu hidayat itu cahaya. Jadi cahaya kita tak nampak. Jadi sahabat-sahabat beritahu, tanya, wa ma alamatuha? Apakah alamat-alamat hidayat wahai Rasulullah? Apakah tanda-tanda hidayat? Alamat, adres rumah kita, apa tanda seorang itu dapat hidayat? Kata Nabi SAW ada 3. Salah satu, ada 3. Jadi kita kena check now.
whether kita ni dah cukup hidayat atau belum cukup hidayat lagi. Tanda nombor 1, al-inabah ila daril khulud. Al-inabah ila daril khulud. Hati kita mula cenderung pada darul khulud. Darul khulud, kampung yang abadan abada, khalidina fiha. Kampung yang mana kita akan masuk syurga forever. Al-inabah ila daril khulud. So the first sign of hidayat, kita mula teringat akan kampung yang kita akan kembali dan prepare diri kita untuk kembali ke syurga. Jadi hari ini kalau kita tidak menghadiri majlis-majlis ceramah, dia tak cukup dengan kita baca saja. Kalau kita baca, we just simply baca kitab, then how kita tafsir whatever kita read is based on kita punya perception or kita punya experience. Jadi sebab itulah kita kena menghadiri muhadarah, menghadiri ceramah, guru-guru mursyid, ulama mursyid, supaya yakin dalam hati ulama tadi is transferred dalam diri kita. That's why sahabat-sahabat, iman mereka macam mana? Bila tanya Nabi satu hari, dia masuk dalam masjid, ada seorang sahabat nama Harithah bin Malik. Dia baring-baring kat dalam masjid. So Nabi SAW, dia bangunkan Harithah. Dia tanya, ya Harithah, kaif asbahta ya Harithah? Wahai Harithah, apa khabar kau pagi ni Harithah? Jadi Harithah buka mata dia, tengok Rasulullah SAW. Apa kata Harithah? Wallahi ya Rasulullah, dia kata lebih kurang, asbahtu mu'minan haqqa. Wahai Rasulullah, hari ni saya bangun pagi dengan iman yang benar-benar iman. Lalu kata Nabi, unzur ma taqul. Hati-hati apa yang kau claim, wahai Harithah. Likulli kalimatin haqiqah. Setiap pengakuan kau tu ada bukti dia. Apa bukti engkau punya pengakuan kau? Jadi the answer yang Harithah bin Malik kasih ni kenapa hasil daripada mendampingi diri dia dengan Rasul SAW boleh kita kata constantly. Lalu katakannya, faka'anni anzur ila arsy rabbi bariza. Wahai Rasulullah, as if seolah-olah saya nampak arsy Allah di depan saya. Panjanglah hadis tu. Azhatun nafsi 'anid dunya. Saya telah masya-Allah kosongkan pengharapan saya daripada dunia. So tanda pertama hidayat, al-inabah ila daril khulud, cinta kepada akhirat. Itu kita kena lagi dan lagi bersama majlis ulama-ulama yang mengkisahkan pada kita tentang keadaan-keadaan syurga. Sign yang kedua ialah at-tajafi an daril ghurur. Tanda yang kedua, hidayat. Kita cek sekarang, okay, so how much do we know, Pak? Banyak mana kita tahu pasal syurga? Kalau kita masih lagi teragak-agak, macam mana syurga? Macam mana rumah di syurga? Macam mana taman di syurga? Mana kita, we need to, masya Allah, cari guru-guru cepat-cepat supaya kita tahu where we are going. Barulah ada kekuatan dalam amalan kita. Ada kekuatan dalam amalan kita. Contohnya Nabi kata, sesiapa yang sembahyang setiap sembahyang fardu dan di belakang selepas sembahyang fardu dia terus baca ayatul kursi, jadi amalan masya-Allah di kebanyakan tempat, maka kata Nabi SAW, yang hanya memisahkan dia daripada syurga hanya mati je sesiapa yang sembahyang fardu berjemaah di masjid, tempat azan diazankan, atau berjemaah macam kita sekarang di rumah kita, terus baca ayatul kursi, maka yang memisahkan kita dari syurga hanya mati saja. Semoga Allah beri kita amalan, insya-Allah kita jaga amalan baca ayat kursi setiap kali kita sembahyang fardu. Tanda kedua, at-tajafi an daril ghurur. Daril ghurur, kita mula tak terkesan lagi dengan darul ghurur. Bahasa Arab darul ghurur, house of deception, rumah yang penipu, rumah yang menipu, gharar, isu kesamaran. Jadi darul ghurur, at-tajafi an daril ghurur, kita mula tak terkesan lagi dengan hidup dunia yang penuh dengan penipuan. Jadi kita hari ini macam mana? Hari ini masya-Allah, kita nanti bila keluar iPhone 13 nanti, kita berebutlah nak beli iPhone 13. Masya-Allah, yang duit 4,000, 6,000 boleh beli. Tapi untuk sedekah sikit ni hari Jumaat, kadang-kadang ingat masa kita masjid buka dulu, kalau datang kotak depan kita bergerak tu, kita check dalam poket kita, make sure jangan tersilap bang, ini kalau kena yang RM100 dia bahaya ni. Kena RM50 tak boleh.
Kita cari merah pun tak mau, hijau pun tahu, ya biru sedikit. Sedikit kita tahu. Kenapa? Kita tak yakin lagi bahawa I am buying a piece of property in the akhirah. Dengan sedekah saya membeli satu, dan saya akan tak tertipu dengan dunia. Duit saya tinggal macam mana banyak pun, bila saya mati jadi hak orang lain. So kita tak akan terkesan dengan darul ghurur, tak akan terkesan dengan orang kata oh ini bahaya, orang kata ini bagus, orang kata ini baik. Yang kita mula yakin bahawa baik ke tak baik ke, bahaya ke tak bahaya ke, semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mula mencari asbab amalan untuk menjaga diri kita. Baik. Tanda yang ketiga, apakah tanda kita mendapat hidayat? Al-istidad lil maut qabla nuzul atau kama qala alaihi salatu wassalam, kesediaan untuk mati sebelum turun malakul maut. Sebab tu kadang kita baca sirah-sirah para sahabat, ada sahabat tanya, mana kau pergi wahai malakul maut? Aku dah tunggu lama. Kenapa? Mereka ingin kembali ke akhirat, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. So ini tiga tanda hidayat. So kita check, ada tak kita? First, al-inabah ila daril ghurur, al-inabah ila daril khulud. Ada tak kita kecintaan kita kepada syurga? Nombor dua, at-tajafi an daril ghurur. Now this world doesn't matter tomorrow. Kita tak terkesan dengan dunia sekarang. Bagi kita sama ada buat kita MyV ke, buat kita BMW, no big deal. Because kita tak terkesan. Because my respect doesn't come from the car that I drive. Kehormatan saya bukan di mana saya tinggal. Oh, ini eksklusif neighborhood, masya-Allah. Gated community, Allahu Akbar. Kata Nabi, di antara majlis yang paling tidak disuka oleh Allah, yang mana majlis tu hanya is attended by orang kaya-kaya je. Orang miskin tak boleh masuk. Ini Allah tak suka. Allah suka masyarakat yang majma'. Jadi kita nak inklusif, bukan eksklusif. Eksklusif mana kita exclude. Kita umat Islam, inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah, umat yang satu. Jadi semua Allah Azza wa Jalla beri kita sedikit, masya-Allah, kefahaman betapa pentingnya kita mendapat hidayat. Okey, hari ini saya nak mula sikit dengan baca daripada kitab Syama'il Tirmizi. Syama'il Tirmizi ini adalah satu buku yang mengisahkan tentang peribadi Nabi SAW. Dia kawal 3 aspek. Aspek yang pertama, penampilan Nabi. Aspek yang kedua, perjalanan hidup Nabi, baik dari Nabi seorang manusia makan minum dia ataupun ibadat dia. And then aspek yang ketiga, sarirah Nabi, iaitu his purpose of life. Nabi dihantarkan sebagai menyelamatkan semua manusia daripada api neraka. Baik, kita dapatkan description Nabi SAW daripada menantu dia. Siapa menantu Nabi? Menantu Nabi ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Al-Baihaqi. Okey, apa katanya? Postur tubuh Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. He's average. Di antara orang yang pendek dia nampak tinggi, dan di antara orang yang paling tinggi dia nampak tidak terlalu pendek. Beliau memiliki perawakan yang sering yang sedang bila dibandingkan dengan kaumnya. Rambut beliau tidak terlalu kerinting dan tidak juga lurus. So kind of wavy, tidak terlalu kerinting. Itu Rasulullah SAW. Beliau berambut ikal, beliau tidak gemuk, dan wajah beliau tidak terlalu bulat, not round face. Kulit beliau putih, seolah-olah kemerah-merahan. Putih macam kemerah-merahan. Siapa yang kita boleh lihat? Kita lihat macam orang Syria ataupun orang Patan, orang Pakistan kan, putih tapi tidak dengan ada kemerah-merahan. Beliau memiliki bola mata yang hitam pekat. Mata dia bukan brown, bukan blue, tapi hitam pekat. Bulu mata yang lentik, dia ada eyelashes dia, masya-Allah, quite long. Eyelashes dia, tapak tangan dan tapak dia tebal. Tangan dia very banyak muscle, tebal. Bahunya lebar, bahu dia. Shoulder quite broad chested, masya-Allah. Orang yang sasa, masya-Allah. Dada beliau berbulu. Ada apa? Kita panggil chest hair. Tapi bukan di atas sini kat bawah. Dia dada beliau berbulu. Ketika berjalan, beliau seakan-akan melangkah turun dari tempat yang tinggi. So bila Rasulullah berjalan, so kita perhatikan macam mana kita berjalan daripada tempat tinggi ke bawah.
Kerana slightly lean backward. Dia dan pantas cara berjalan, cepat berjalan dia. Ketika menulis, beliau akan menulis dengan seluruh badan. Bila dia turn around, dia bukan macam kita, macam tu. Nabi bila orang panggil, dia akan menulis badan dia. So, full body motion. Itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi terakhir, manusia yang paling lapang dadanya. Ucapannya, bila kita dengar Nabi bercakap, kita akan terus mempercayai percakapannya. Karakternya lemah lembut dan cara bergaulnya paling mulia. Very presentable person. Kita suka berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang pertama kali melihat beliau akan segan dengan personality beliau, kerana dia ada sagacity dia punya kehebatan. Macam diceritakan oleh Amr bin As bila ditanya, Amru, please tolong beritahu saya bagaimana rupa Rasulullah SAW. Kata Amru, wallahi aku tak boleh nak describe kepada kamu bagaimana Rasulullah, how his face. Kenapa? Kerana sagacity dia, kehebatan dia. Kerana bila aku lihat muka Rasulullah SAW, aku terus akan jadi rasa takut, rasa malu. Mana sahabat-sahabat tak berani nak face to face with Rasulullah, kerana kita punya, kalau kita panggil gah dia, ataupun dia punya, Masya Allah, kehebatan dia, wakar dia, Nabi SAW. Tetapi bagi orang yang telah lama bergaul dengan beliau, pasti mencintai beliau. Bagi orang yang biasa dengan Nabi, kerana seronok, suka duduk dengan Nabi. Seorang yang very presentable. Siapa pun yang mencuba menggambarkan karakter beliau pasti berkata, wallahi aku tidak pernah melihat seseorang pun yang sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu description Rasulullah oleh menantu dia, Ali bin Abi Talib. Now kita move. Apakah description Rasulullah oleh cucu dia? Pada cucu dia, Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Okey. Kata Sayyidina Hasan, saya pernah bertanya kepada paman saya, mana pakcik dia lah, uncle dia, yang bernama Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah adalah seorang sahabat yang pandai menggambarkan karakter fizik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menginginkan agar ia menggambarkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pakcik dia Hindun menjawab, tubuh sallallahu alaihi wasallam agak besar, orang yang masya-Allah besar. Wajah beliau bersinar seperti bulan purnama. Dia punya cahaya iman dia tu, masya-Allah wajah dia. Postur tubuh beliau lebih tinggi daripada ukuran tubuh yang biasa, serta sedikit pendek daripada orang yang tinggi menjulang. Kepala beliau agak besar dan rambut beliau agak ikal, not too kerinting dan tidak terlalu straight, wavy. Apabila rambut beliau mula memanjang, maka Rasulullah akan menyikat atau menyisirnya dengan rapi. Dan Rasulullah disuka pakai minyak zaitun atas rambut dia. Dia katakan dalam hadis lain, Rasulullah dia punya banyak pakai minyak zaitun atas rambutnya sampai dia panggil Zayyat. Zayyat ni panggil merchant of oil, saudagar minyak. Rasulullah suka. Jadi sunnah bila kita pakai di rambut kita minyak zaitun. Dari bagi orang yang tak suka rambut berminyak, pakailah minyak zaitun sebelum tidur, insya-Allah. Dan Nabi dia akan center part his hair. Dia akan apa kita panggil, belah tengah rambut dia. Bila dia sekat rambut dia. Jika tidak disisir, maka rambut beliau jika tidak disisir, maka rambut beliau ketika tergerai tidak pernah melebihi bahagian bawah daun telinga. Rasulullah dia akan try to maintain ni, daun telinga kita. So dia punya hair dia akan try to maintain not below dia punya apa, earlobe dia. Tapi ada juga kadang-kadang rambut lebih panjang, paling panjang dia akan mencecah bahu. Tapi most of the time dia lebih akan cut the position of earlobe. Di antara kulit beliau cerah, putih kemerah-merahan. Dahi beliau lebar. Alis, yakni beliau melengkung dan panjang. Dia punya eyebrow dia. Di antara kedua alis tersebut terdapat urat. Okey, alis dia tebal dan seolah bertangkuk tapi tak bertangkuk. Dan in between ni ada satu urat.
Dan bila Rasulullah dia marah, maka urat ni akan timbul. Beliau memiliki hidung yang mancung, hidung mancung, cahaya, sehingga dengan cermat akan mengira heavy, Masya Allah. Dan pipi beliau datar. Gigi dan gigi beliau yang lain berjarak. Dia ada little bit space in between. Dada beliau berbulu halus. Chest dia ada hair chest, dia ada bulu dada. Leher beliau agak jenjang dan indah. Posture tubuh beliau agak bagus, orang yang muscular. Perut beliau sama rata dengan dada. Bukan, Masya Allah, bukan perut yang macam perempuan mengandung, tak ada. Dada dia dengan perut dia same level. Ada satu sekali Nabi SAW dia jumpa dengan seorang sahabat, perut dia gemuk. Nabi tunjuk, dia kata kalau bahagian gemuk ni dia alihkan pada orang kurus, ini bagus. So soal dia tak sukalah orang yang perut boncit, sallallahu alaihi wasallam. Tubuh antara dua bahu beliau juga lebar. Again, he's a broad chested person, lebar dada dia yang tidak berbulu. So di atas shoulder dia tak ada rambut apa-apa. Di antara bahagian atas dada dan pusat beliau terdapat bulu tipis yang nampak seperti garis. So he has, apa kita panggil, daripada dada dia ada bulu sampai ke pusat dia. Tangan beliau panjang, tapak tangan beliau lebar and very, kata apa, penuh dengan daging. Telapak tangan dan telapak kaki tebal dan jari-jari beliau panjang, fingers panjang. Di tengah-tengah tapak kaki beliau tidak menyentuh tanah. So kaki dia hollow kan, tak tepi tu tak menyentuh tanah, belah tepi saja. Ketika berjalan tubuh beliau tegap. Beliau berjalan dengan tenang dan dengan langkah yang lebar. Ketika beliau berjalan seolah-olah beliau sedang turun daripada tempat yang tinggi. So bila Nabi berjalan, is slightly arcing, apa, macam turun daripada tempat tinggi, kita tegap berjalannya. Beliau selalu melihat sesuatu dengan penuh perhatian. Always give, macam tadi bila orang panggil dia, dia tak akan just turn his head, dia akan satu badan dia akan pusing. Ketika berjalan bersama para sahabat, beliau senantiasa membiarkan sahabat berjalan di depan. So bila sahabat dia tak suka mendepankan diri dia, dia benarkan sahabat berjalan di depan dia. Dan bila bertemu dengan sesiapa, beliau adalah orang pertama sekali yang memberi salam. So that is lah basically description of Rasulullah SAW. Banyaklah lagi description Rasulullah SAW. Ini saya ambil daripada, again, Syama'il Tirmizi. Bagus bukunya, elok kita beli supaya kita baca bersama-sama. You all boleh baca sendiri dan anak-anak, supaya kita boleh mengenal Nabi SAW. Bila kita banyak mendampingi Nabi SAW, boleh kita faham mesej yang hendak dikongsi oleh Nabi SAW pada kita. Tapi khulasanya, Nabi SAW, the most important trait yang paling penting daripada Nabi SAW ialah dia ialah rahmatul lil alamin. Bagaimana dia ialah rahmat untuk semua alamin, bukan saja manusia. Satu kali bila Nabi keluar di jalan Allah, khuruj ila Allah, dia keluar jalan Allah Azza wa Jal, ada berlaku satu insiden, seorang sahabat telah menangkap seekor rusa. Nabi diberi mukjizat oleh Allah, dia faham bahasa binatang. So rusa ni dia menangis, beritahu kepada Nabi, minta izin, wahai Rasulullah, saya minta izin kerana bila orang ni tangkap saya tinggalkan anak-anak saya dan saya tak sempat untuk menyusu anak saya. Bila izin pada saya akan balik susukan anak-anak saya, and then saya will come back. Jadi Nabi panggil, siapa yang tangkap rusa ni? Orang tu datang ke depan saya, ya Rasulullah,
rusa ni telah beritahu padaku engkau tangkap dia, dia belum sempat beri minum susu kepada anaknya. Jadi sahabat tu terkejut. Dia kata, ya Rasulullah, kalau saya lepas dia larilah. Apa kata, tak, aku Nabi Allah, aku garanti dan dia akan kembali. Inilah rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan intervention dia, so orang tu pun atas garanti Rasulullah tu lepaskan. Dan wallahi rusa tu kembali, dapatkan anak dia, bagi susu pada anak dia, and she came back to be slaughtered, untuk disembelih. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatul lil alamin. So semoga kita semua menjadi juga rahmatul lil alamin. So tak cukup kita hanya beribadat untuk diri kita. Kita kena fikir, hari ini ada 7 bilion manusia. Daripada 7 bilion, hanya 2 bilion orang Islam. Daripada 2 bilion orang Islam, berapa ramai pula yang betul-betul mengamalkan agama? Kalau kita lihat research UKM tahun 2015, boleh dikatakan almost 80% orang Islam yang tidak mengerjakan salat. Jadi kita sebagai umat, kita kena sifat concern, sayang pada semua manusia. Dan daripada manusia, kita kena concern pada orang Islam. So untuk benda ni tersebar, macam kita dah discuss dulu, keburukan tak tersebar kerana orang jahat buat kejahatan. Keburukan tersebar bila orang baik melihat orang yang tak baik buat keburukan, kita buat tak tahu je, maka dia akan tersebar. Tapi bila take a proactive attitude, kita jumpa kawan kita try to separate between the crime and the criminal, dosa dia dan pendosa. Nabi SAW cerita kepada kita, walaupun seorang pelacur pun, Masya Allah, bila beri minum pada seekor anjing, Allah maafkan dosa dia. Jadi kita ada sifat macam tu, kesian belah pada semua manusia. Dan inilah penting, umat ini kita ada satu sifat yang mana macam Nabi SAW, kita ada sifat rahmatul lil alamin. Kita ada belas kesian pada semua manusia. Hatta orang-orang Yahudi yang membunuh orang Islam di Palestin, kita ada sifat kesian pada mereka. Kenapa? Kalau orang Yahudi bunuh orang Islam ni, orang Palestin, orang Islam akan masuk syurga. Tapi orang Yahudi yang kononnya merasa diri mereka megah, bangga, bila mereka mati, mereka akan terus masuk api neraka. Jadi semoga Allah SWT beri kita sifat, insya-Allah, untuk lebih kita rahmatul lil alamin, kesian belas pada semua manusia. Dan untuk ini kita kenalah berguru, cari guru-guru kita, insya-Allah, supaya kita dapat ilmu yang sahih. Dan insya-Allah untuk itu kita selesai for hari ini, dan kita sambung lagi besok, insya-Allah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamna, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.